Seperti mana yang saya selalu cakap. Di parlimen pun saya bercakap dan I have been consistent. Jangan datang untuk merebut kursi di Sabah sebab kita sudah membahagikan kursi parlimen kita. Di mana di Malaya sudah ada 65%. Bahagian besar daripada kursi parlimen adalah di Semenanjung. Di Sabah dan Sarawak hanya 35%. Tapi 35% ini pada masa ini sudah jadi 25%. Kerana kursi-kursi di Semenanjung telah bertambah. Hinggalah sekarang ini kedudukannya 75%. Dan ini telah melemahkan ataupun susah mempertahankan hak melalui perlembagaan. Sebab mereka sudah ada 2/3. Dari mulai sudah disengajakan supaya mereka hanya dapat 65%. Bukan 66,6%. Jadi pembahagian kursi ini harus dipertahankan dan harus dihormati. Maka itu saya selalu cakap, jangan lagi Parti Malaya datang di Sabah untuk bertanding dan ambil kursi di sini. Sebab dia akan merugikan Sabah dan kuasa Sabah dan Sarawak. Dan harus mereka bekerja sama dengan parti-parti tempatan. Sebab itulah objektif Malaysia ditubuhkan adalah supaya kita bergabung dan bekerja sama dan menghormati kedaulatan masing-masing. Sebab ini kekuatan Malaysia. Kalau kedaulatan ini dan kedudukan formula ini tidak dihormati, sudah tentunya kuasa politik Sabah juga bukan di tangan parti-parti politik Sabah. Dan it can be akin to neo-colonialism. Inilah sebab saya sebutkan itu supaya kita masing-masing menghormati. Dan ini akan memberikan kita insentif untuk bekerja sama, bukan bertelingkar berebut kursi di antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Dan sebab itu Sarawak sudah mulakan dengan tinggi tanding di Sarawak. Jadi kalau kita imbas kembali sejarah parti daripada Malaya datang Sabah ini ada kena-mengena dengan paksaan kerajaan pusat melalui Parti Malaya dulu untuk menguasai politik Sabah dengan dua cara. Satu, campur tangan di dalam perlembagaan Sabah, di mana tiba-tiba untuk menarik sokongan kepada UMNO pada waktu itu digilir-gilirkan Ketua Menteri Sabah 2 tahun. Jadi berebutlah parti-parti tempatan mau jadi Ketua Menteri. Walaupun hanya 2 tahun, tidak boleh buat apa-apa pembangunan dan tidak menstabilkan parti politik. Kedua, menggunakan orang-orang asing sebagai pengundi, projek IC dan sebagainya. Ini juga telah merusakkan negara kita, merusakkan Sabah terutama sekali. Dan dia mengambil masa untuk pulih keadaan. Jadi akibat daripada itu timbullah penculikan berlaku, pencerobohan berlaku dan sebagainya. Tuntutan Filipina menjadi lebih kuat. Sekarang barulah kita mulai sadar. Barulah kita mau cuba menyelesaikannya. Tapi jangan tambah masalah dengan tidak menghormati kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Malaysia dan politik Sabah dan Sarawak. Kedaulatan kita masing-masing. Sebab itu saya sebutkan supaya kita diingatkan dan supaya Malaysia ini lebih mantap dan maju ke hadapan dengan kekuatan masing-masing.